Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, baru-baru ini berkaitan dengan parti PKR, kita sudah mendengar Rafizi Ramli sudah ditukar. Menteri Besar Selangor juga terdapat jawatannya di dalam PKR yang ditukar dengan pemimpin PKR yang lain. Dan terkini, saudara-saudara yang amat dihormati, PKR sah membuat rombakan kepimpinan. Saya melihat dalam satu artikel daripada Malaysia Kini, PKR Sabah. Ini sudah pasti bagi memantapkan persediaan PKR di bawah pimpinan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Persediaan untuk menempuhi ataupun bersedia bagi bertarung pada PRN Negeri Sabah yang diadakan pada masa akan datang. Melalui satu artikel daripada Malaysia Kini, PKR Sabah rombak kepimpinan. Mustafa Sakmud dilantik pengerusi. PKR Sabah mengumumkan penyusunan semula Majlis Pimpinan Negeri MPN yang diterajui pengerusinya Datuk Mustafa Sakmud dan timbalannya Peto Galim. Timbalan Ketua Penerangan PKR Razif Rakimin berkata, ia dilakukan bagi memantapkan kepimpinan PKR negeri serta persediaan menghadapi pilihan raya negeri Sabah. Beliau yang juga Ketua Penerangan PKR Sabah berkata, jawatan naib pengerusi digalas Azmi Datuk Tamboyong, Raymond Ahwar dan Roslan Sapar, manakala Sazalyi Donol dilantik sebagai setiausaha. Di samping itu, Peto Galim juga mengemudi jawatan kuasa pilihan raya negeri JPRN, manakala Datuk Mustafa Sakmud juga bertindak selaku pengarah strategi. Katanya dalam kenyataan, pada 26 Mei, Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil mengumumkan pelantikan Mustafa yang juga timbalan Menteri Pendidikan Tinggi ke jawatan pengerusi MPN PKR Sabah dengan Peto yang juga pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah sebagai timbalannya. Barisan MPN PKR Sabah, pengerusi Datuk Mustafa Sakmud, timbalan pengerusi Peto Galim, setiausaha Sazalyi Donol, Bendahari Abdul Razak Jamil, Ketua Penerangan Razif Rakimin, pengarah komunikasi Muhammad Amin Abdul Mem, setiausaha pengelola Wendy Agong Baru, penolong setiausaha Tony Chi, timbalan Ketua Penerangan Milus Alu, penolong setiausaha pengelola Remista Taylor. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu rombakan ataupun rombakan PKR itu di Sabah bagi persediaan pilihan raya negeri Sabah yang akan diadakan. Jadi saudara-saudara, berkaitan ini, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini dan terus setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, baru-baru ini Tun Dr. Mahathir membuat pengakuan. Ada dua pengakuan Tun Mahathir yang mengejutkan ramai. Yang pertama sudah pasti, Dr. Mahathir yang secara menyindir ataupun secara sinis membuat kenyataan bahwa meminta bantuan Anwar untuk mengambil uang ataupun duit bilion yang didakwa dicuri oleh Mahathir untuk meminta bantuan Anwar Ibrahim untuk mengesan lokasi itu dan membawa pulang duit yang dicuri oleh Mahathir itu melalui dakwaan itu. Nah, akhirnya saudara-saudara, ada satu lagi pengakuan Mahathir berkaitan dengan RCI Batu Putih. Saudara-saudara, bila kita sebut berkaitan dengan isu RCI ataupun isu Pulau Batu Putih, kita akan terus ingat dengan kenyataan Azalina Othman sebelum ini, di mana bekas PM boleh ditangkap sekiranya enggan memberikan keterangan. Dan kita juga dengar Tun Dr. Mahathir Mohamad membuat kenyataan akan hadir RCI.
Dan terkini saudara-saudara, selepas saja pengakuan Dr. Mahathir itu, kita lihat apa kesannya. Ini satu perkongsian daripada Harapan Daily pada 2 Jun. Jawablah di RCI, tak perlu ulas panjang, ramai kritik sikap Mahathir. Orang ramai dilihat mengkritik sikap Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengulas panjang selepas diarah hadir ke prosiding RCI Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan RCI Batu Putih. Bekas Perdana Menteri 2 kali itu dipanggil berbuat demikian pada 12 Jun. Bagaimanapun, Mahathir menerusi laman X berkata, beliau akan menghadiri prosiding itu, tetapi sangat berharap supaya RCI tersebut diadakan secara terbuka dan orang awam dapat mengikuti prosiding sepenuhnya. Ini kerana sebelum ini pelbagai tomahan dan tuduhan telah dituju kepada saya secara terbuka dan mendapat laporan media secara meluas. Dan tuduhan-tuduhan tersebut dibuat termasuk oleh ahli jemaah menteri sekarang, antara lain bahawa saya membuat keputusan secara sembunyi-sembunyi dan secara sendirian. Jika semua tomahan ini dibuat secara terbuka, kenapakah jawapan dan penerangan saya perlu dibuat secara tertutup, katanya. Menjengah ke ruang komen di laman X Mahathir, rata-rata berpendapat bekas pengerusi Parti Pejuang Tanah Air itu tidak perlu banyak bunyi lagi, memandangkan prosiding tersebut bukannya kempen pilihan raya untuk meraih undi. Jawablah di RCI, tak payah nak ulas panjang. RCI ini bukan PRU, nak cari undi. Kalau betul nak takut apa, lainlah kalau salah. Dah panggil, pergilah, bukan cerita di sini. Orang panggil cara elok, hang mengelak hadir. Lepas tu bilah didedahkan dalam Dewan Negara. Hang spin, kata tak ada notis ni sampai mahkamah, keluarkan Sapina, duk aca play victim pula. Tak payah cakap banyak, hadir sajalah kalau berani, sama juga bab isytihar harta, sampai bila nak tangguh. Demikian antara komentar netizen. Dalam masa sama, ramai secara sinis berharap Mahathir diberi ingatan yang kuat semasa prosiding tersebut berlangsung. Nah, saudara-saudara, kita dapat lihat kenapa ada komen memberikan peringatan kepada Mahathir. Ramai secara sinis berharap Mahathir diberi ingatan yang kuat. Mungkin kerana usianya yang sudah menghampiri 100 tahun. Kalau kita nak cakap keadaan kesihatan Tun Mahathir kritikal, kita tak boleh cakap juga. Kerana Mahathir kita dapat lihat masih lagi aktif, masih lagi boleh berjalan ke sana sini. Tapi di dalam politik mungkin Mahathir sudah kritikal, kerana beliau hari ini bukanlah seorang ahli parlimen dan beliau hari ini bukan pun mengetuai mana-mana parti. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Mungkinkah ini satu lagi penolakan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad? Mungkin sudah tiba waktunya Tun Mahathir rehat saja dan terus tidak lagi aktif di dalam politik dan terus rehat dan menjadi negarawan yang baik. Apa komen Anda untuk ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.